Maka kisah ini yang saya ceritakan ini, tuan-tuan, daripada riwayat Bukhari dalam bab idza tasaddaqa ala ghaniyin, dalam bab memberi sedekah kepada seorang kaya. Nabi pernah ceritakan satu kisah bagaimana keikhlasan itu diaplikasikan. Hadis ini daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda. Qala rajulun, Nabi kata. Nabi pernah bercerita kan, telah berkata seorang lelaki dalam hati dia. Rajulun dalam hadis ini menunjukkan bahawa, mentafsirkan bahawa Nabi sedang bercerita mengenai seorang lelaki di zaman Bani Israel. Ada seorang lelaki ni, Nabi kata, Nabi SAW kata apa? Lelaki ni disebut dalam hati dia, kata apa? La tasaddaqan Nabi sadaqatin. Dia kata, aku lama betul dah tak lakukan sedekah. Aku dah lama sungguh tak buat amalan sedekah. Maka aku teringin nak buat sedekah. Fakharaja bisadaqatihi. Maka bila mana dia realize yang mana dia dah lama tak lakukan sedekah, dia pun mengambil satu langkah inisiatif untuk dia realisasikan impian dia nak lakukan sedekah. Maka Nabi kata apa? Fakharaja bisadaqatihi. Maka pada malam hari dia pun keluar untuk melakukan sedekah, Nabi kata. Fawada'aha fi yadi sariqin. Bila malam hari dia pun keluar duk cari hamba Allah, dia pun jumpa seorang hamba Allah ni, dia pun bagi sedekah ni. Sebab kata dia dah niat nak bagi sedekah dah. Tengok dah. Rupa-rupanya yang lelaki ni bagi sedekah ni tadi, sedekah yang dia bagi kepada hamba Allah ni, hamba Allah tu rupanya seorang pencuri. Seorang pencuri, Nabi kata. Fa asbahu yatahaddatsuna, Nabi kata. Besok pagi viral, tuan-tuan. Maksudnya apa? Fa asbahu besok pagi orang berkata-kata kan. Kalau Ustaz Syuib buat silap dah, tak payah tunggu besok pagi. Silap-silap daripada Putra Haid sebelum sampai sarjana KLIA tu, untuk Malaysia dah tahu silap aku. Media, the power of media social. Fa'asbahu yatahaddatsu. Besok pagi orang kampung duk bising. Apa orang kampung kata? Tusaddiqa ala sariqin. Apa kamu ni? Kamu nak bagi sedekah, kamu tahu tak? Semalam yang kamu bagi sedekah pada lelaki ni, dia tu pencuri. Orang kampung bisingnya. Faqala Allahumma lakal hamd. Bagaimana dia menterjemahkan keadaan situasi. Dia kata apa? Segala puji hanya bagi Allah. Makna kata nak besok pagi orang kampung bash dia. Dia pun kecil hati, dia kata apa? Allahumma lakal hamdu. Segala puji hanya kebalikkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma lakal hamdu. Maka dalam pada mana dia pun rasa kecewa, dia rasa first trial dia tak jadi. Sebab dia teringin nak lakukan sedekah ni. Tapi dia rasa sedekah dia tak jadi pada hari itu. Sebab apa, tuan-tuan? Objektif sedekah tu, kita bagi sedekah kepada siapa, tuan-tuan? Kepada orang yang memerlukan. Tapi dia rasa macam tak jadi sedekah dia hari. Maka Nabi kata apa? La tasaddaqan Nabi sadaqatin. Dia pun rasa dia perlu lakukan sedekah untuk kali yang kedua. Maka dia pun berazam untuk lakukan sedekah kali kedua. Okey, baik. Kali pertama tak jadi, okey, kali kedua kita buat. Fakharaja bisadaqatihi. Maka pada malam hari dia pun keluar untuk lakukan sedekah dia untuk kali yang kedua. Fawada'aha fi yadi zaniyatin. Tengok malam hari dia keluar, dia pun jumpa seorang perempuan. Dia kata, okeylah, hari pertama lelaki, ni perempuan. Perempuan mungkin keberangkalian dia kalau nak kata pencuri pun mungkin kurang. Tengok dia pun bagi sedekah fi yadi zaniyatin, Nabi kata. Dia bagi sedekah pada siapa? Dia bagi sedekah kepada seorang penzina. La haula wala quwata illa billah. Fa asbahu yatahaddatsuna, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut. Maka besok pagi pun bising lagi orang kampung. Tusaddiqal lailata ala zaniyatin. Kamu tahu tak malam semalam yang kamu bagi sedekah kepada perempuan tadi, dia tu penzina. Nak bagi sedekah betul-betul. Hari ni tak ada orang nak bagi sedekah kat pusat disko dah. Tak ada. Orang bagi sedekah kat mana? Orang pergi cari masjid ni, pusat tahfiz. Faqala, maka lelaki ni kata apa? Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin, dia kata. Segala puji hanya bagi Allah. Berzina pula, dia kata. Bahasa dia macam tu lah. Kalau saya nak terjemah harfun bi harfin, dia jadi tak sedap, tak syok cerita ni. Allahumma lakal hamdu ala zaniyatin. Segala puji hanya bagi Allah. La tasaddaqan Nabi sadaqatin, Nabi kata. Dia rasa kali pertama tak jadi sedekah ni. Dia rasa kali kedua tak jadi sedekah. Disebabkan dia teringin nak lakukan sedekah ni, maka dia cuba untuk kali ketiga. Dia pun, Nabi kata apa? Fakharaja bisadaqatihi. Maka dia kali ketiga dia pun keluar untuk lakukan sedekah. Fawada'aha fi yadi ghaniyin. Maka dia pun keluar sedekah, dia jumpa seorang hamba Allah.
Lelaki ni tengok sikat rambut elok je lah. Pakai baju smart je, wangi pula tu. Tak, dia kata ni mungkin elok lah ni. Dia pun bagi sedekah dia dekat lelaki tu. Tengok Nabi kata apa? Dia bagi sedekah pada siapa? Dia bagi sedekah pada orang kaya. Fawada'aha fi yadi ghaniyin. Fa'asbahu yatahaddatsuna, dia kata. Besok bagi orang mau bising. Tusaddiqa ala ghaniyin. Awak hang bagi sedekah pada orang kaya. Dia dah kaya dah. Dia tak perlukan apa-apa. Kamu bagi sedekah kat dia buat apa? Maka lelaki dia kata apa? Faqala, Allahumma lakal hamdu ala sariqin wa ala zaniyatin wa ala ghaniyin. Segala puji hanya bagi Allah, dia kata. Hari pertama pencuri, hari kedua berzina, hari ketiga orang kaya. Kemudian Nabi kata apa? Fa'utiya faqila lahu. Maka Nabi kata apa? Diutuskan seorang utusan untuk berjumpa dengan seorang lelaki. Lelaki ini tadi. Amma sadaqatuka ala sariqin fala'allahu an yasta'iffa an sariqati. Maka utusan ini telah berkata dengan lelaki, sesungguhnya sedekah kamu yang pertama, yang kamu duk bagi sedekah kamu kepada pencuri tadi itu pada hari pertama tu, Allah Subhanahu wa taala terima sedekah tersebut. Kerana apa? Fala'allahu an yasta'iffa an sariqatihi. Pada hari tersebut kamu bagi sedekah pada pencuri tadi, hari tersebut dia tak lakukan projek mencuri. Dia tinggalkan maksiat mencuri tadi. Maka Allah terima sedekah kamu yang pertama. Wa amma zaniyatu fala'allaha an tasta'iffa an zinaha. Manakala sedekah kamu yang kedua, yang kamu duk bagi pada penzina ni tadi, Allah Subhanahu wa taala terima sedekah tersebut. Kerana apa? Pada hari tersebut kamu bagi sedekah pada dia, hari tersebut dia tinggalkan maksiat zina. Maka Allah terima sedekah kamu. Wa ammal ghaniyyu, manakala sedekah kamu yang ketiga, yang kamu duk bagi kepada seorang yang kaya tadi, fala'allahu an ya'tabira. Allah terima juga sedekah kamu yang kamu bagi pada orang kaya ni. Kerana apa? Pada ketika kamu bagi sedekah pada orang kaya ni tadi, orang kaya ni sentap. Fala'allahu an ya'tabira. Dia sentap, dia dapat i'tibar. Dia kata apa? Fayunfiq mimma a'tahu Allah. Dia ni pun boleh bagi sedekah ke aku. Aku yang kaya ni tak lakukan sedekah. Maka disebabkan perkara tu, dia menginfakkan harta dia untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketiga-tiga sedekah kamu itu Allah Subhanahu wa taala terima. Allah. Lihat tuan-tuan bagaimana satu amalan yang diimplementasikan keikhlasan dalam al-ibadah. Nampak dari segi awal macam tak capai matlamat dah. Tapi tuan-tuan, bila mana diletakkan al-ikhlas, diletakkan akhirat, Allah itu yang utama. Maka tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala terima perkara tersebut. Dalam satu hadis yang lain, saya datangkan daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Hadis ini riwayat Ibnu Majah dalam bab al-hamm bid dunya. Daripada Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zaid bin Sabit kata apa? Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana fid dunya hamma." Barang siapa yang meletakkan prioriti utamanya dalam kehidupannya itu keduniaan. Dia letakkan materialistik, dunia itu yang utama dalam tujuan segala amal ibadah. Segala amalan yang dilakukan hanya semata-mata untuk mengejarkan keduniaan. Nabi kata apa? Orang ini akan menghadapi tiga perkara. Pertama, farraqallahu alaihi amra. Orang seperti ini, Nabi SAW sebutkan, Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan urusan kehidupannya kucar kacir. Farraqallahu alaihi amra. Urusan kehidupannya akan jadi susah. Kerana apa? Meletakkan dunia utama daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Allah akan jadikan di hujung matanya itu sentiasa takut, gerun dengan kefakiran yang akan berlaku kepada dia. Sedangkan orang ni, dia dah ada segala-galanya. Impian dia untuk ada rumah besar, dia dah dapat. Impiannya nak ada kereta yang besar, dia dah dapat. Impian dia nakkan duit yang banyak, wang ringgit yang banyak, dia dah dapat. Allah bagi. Tapi dalam segala kemewahan yang dia ada tadi, tetap juga Allah jadikan pada dia itu wa ja'ala faqrahu baina 'ainaihi. Dia sentiasa gerun, takut bila mana berlakunya kefakiran terhadap dirinya. Dan yang ketiga, Nabi kata apa? Walam ya'tihi minad dunya illa ma kutiba lahu. Dan yang ketiga, orang ni Allah Subhanahu wa taala akan datangkan rezeki kepada dia hanya yang ditentukan, yang ditulis, yang ditakdirkan oleh Allah untuk dia. Contohnya, dia buat satu projek contohnya. Dah tolak tambah kira, tolak sana, tolak sini. Dia pun kata apa? Bersih keuntungan dia 1 juta. Dia seronok dah 1 juta. Seronok sungguh dah. Maka tu je yang dia dapat.
Yang telah ditakdirkan oleh Allah itu je dia dapat. Yang Nabi SAW letakkan, Nabi SAW sebutkan apabila meletakkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Kemudian Nabi kata apa? Wa man kanatil akhiratu niyyatahu. Barang siapa yang meletakkan prioriti utamanya itu al-akhirah, mendapatkan ganjaran kerana Allah. Al-ikhlas itu lillahi ta'ala itu yang utama dalam kehidupannya. Jama'allahu lahu amrahu. Nabi kata, orang ini juga akan mendapat 3 perkara. Pertama, dalam urusan kehidupannya, Allah Subhanahu wa taala akan sentiasa bersamanya dalam menyelesaikan segala permasalahan yang dihadapi. Yang kedua, Nabi kata apa? Wa ja'ala ghinahu fi qalbihi. Dan hatinya itu sentiasa Allah Subhanahu wa taala datangkan kekayaan hati, dalam pada mana dia mempunyai segala-galanya yang diinginkan. Dia ada rumah besar, dia ada kereta besar, dia ada rumah kecil, dia ada kereta kecil, dia ada wang ringgit yang banyak, dia tak ada wang ringgit yang banyak. Hatinya sentiasa tenang. Seronok orang hidup macam tu. Hidup dengan hati yang tenang. Kemudian yang ketiga, Nabi kata apa? Wa atathu dunya wa hiya raghimatun. Yang ketiga, orang yang meletakkan akhirat itu yang utama, Nabi SAW sebutkan, Allah akan beri rezeki kepada dia luar daripada expectation dia. Macam tadi dah, dia dah kira-kira dah. Dia rasa 1 juta tu dah banyak dah. Dia seronok dah. Dalam pada mana dia target dia dapat 1 juta dah. Tiba-tiba Allah bagi rezeki lebih daripada 1 juta. Seronok tuan-tuan. Kenapa tuan-tuan? Dia letakkan Allah itu yang utama. Lihat tuan-tuan bagaimana al-ikhlas itu cukup penting dalam amal ibadah. Sebagai penutup pada hari ini tuan-tuan.